Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar pembelajaran sirah tahun 4. Diharapkan anak murid ustazah semua dapat sediakan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis. Buku teks muka surat 54. Harap anak murid ustazah semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik berbanding hari yang semalam. Baiklah, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita baca doa belajar dulu supaya pembelajaran kita lebih dipermudahkan. Kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu pembentukan asas-asas negara Islam di Madinah dari sudut akhlak. Minggu lepas kita dah belajar dari sudut akidah dan juga ibadah. Hari ini kita sambung dari sudut akhlak pula. Muka surat 54. Akhlak siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dan fahami. Baik, sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, masyarakat Arab hidup dengan akhlak yang keji dan tidak bermoral. Contohnya apa? Akhlak yang keji dan yang tidak bermoral ni. Baiklah, akhlak yang keji pada sebelum kedatangan Islam dan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, masyarakat Arab hidup dengan akhlak yang sangat keji. Contohnya minum arak, berjudi, membunuh bayi dan menjadikan wanita tu sebagai menjadikan wanita untuk mereka berfoya-foya. Contohnya masyarakat Arab jahiliah dulu membunuh bayi hidup-hidup kerana mereka menganggap bahawa bayi wanita itu membau bala. Dan mereka menyembah berhala yang tidak bermoral, menyembah berhala, minum arak, berjudi. Apabila mereka berdagang ataupun berniaga, mereka mengamalkan riba. Jadi, sebelum adanya Islam, itulah akhlak-akhlak manusia masyarakat Arab jahiliah dulu yang tak ada pegangan, bebas. Dan mereka juga hidup dalam keadaan berpuak-puak sehingga taksub dengan kabilah atau puak-puak masing-masing. Maksudnya mereka hidup dengan puak mereka sendiri saja, tidak bercampur dengan puak-puak lain. Jika ada puak lain yang datang ataupun orang lain datang ke Mekah ataupun ke Madinah, mereka tidak suka. Mereka tidak suka, mereka membenci sebab mereka taksub dengan kabilah atau puak masing-masing sendiri saja. Dan kabilah yang kuat akan berkuasa dan menindas kabilah yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya masyarakat jahiliah dulu ada kabilah yang sangat kuat, iaitu kabilah yang kaya, yang dapat jawatan dan juga ada nama jawatan, kaya, dan mereka menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, kabilah yang tak ada harta, yang lemah, dan wanita mereka menindas. Sampailah datangnya Islam, martabat wanita, darjat wanita dinaikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga menaikkan sebab adanya Islam. Dan kabilah-kabilah yang kuat menindas kabilah yang lemah ni. Contohnya apabila kabilah yang kuat berniaga, mereka mengenakan harga yang tinggi. Itu pun kira menindas orang-orang yang miskin.
Dan seterusnya, apabila setelah sampainya Islam, Rasulullah SAW pun menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak yang mulia dan menjadi qudwah hasanah, iaitu contoh yang terbaik. Jadi selepas datangnya agama Islam, Rasulullah SAW pun menaikkan darjat wanita, mengharamkan arak, um, tidak boleh menyembah berhala. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan Islam tu dengan akhlak yang mulia dan menjadi qudwah hasanah, iaitu akhlak yang terbaik, yang sangat-sangat mulia. Contohnya, apabila Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam ataupun berdakwah, baginda dikeji, dicaci, tapi baginda tidak marah, tetap sabar dan sentiasa membuat kebaikan kepada masyarakat Arab jahiliah dulu. Antara contoh-contoh sifat yang baik Rasulullah apa? Okay. Iaitu bersifat ikhlas, berkasih sayang, adil, belas kasihan dan sifat-sifat terpuji yang lain. Contohnya apa? Jujur, amanah, bijaksana. Banyak sangat sifat-sifat Nabi Muhammad. Contoh bersifat ikhlas. Ikhlas dalam menyampaikan dakwah, berkasih sayang bila dikeji, dicaci, tidak pernah membenci, adil, menjadi pemimpin yang adil, belas kasihan, yang sentiasa mengambil perhatian kepada umatnya dan sentiasa bersifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, bijaksana dan sebagainya. Sifat-sifat mazmumah yang keji seperti menindas zalim, tidak menghormati kaum wanita dapat dihapuskan. Jadi selepas adanya agama Islam dan sesampainya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam, sifat-sifat mazmumah ni seperti menindas orang-orang zalim, menindas orang-orang yang berumur dan warga emas, tu semua tak boleh. Dan menghormati wanita. Kenapa kita kena menghormati wanita? Kerana kita sendiri pun keluar daripada perut ibu, iaitu wanita. Jadi menghormati wanita dan menghormati orang-orang tua sangat-sangatlah dipandang tinggi dalam Islam. Baik, muka surat 55. Salah satu contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ialah membalas kejahatan dengan kebaikan. Macam mana Nabi Muhammad ni membalas kejahatan orang-orang Arab jahiliah dulu? Dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahawa seorang Badawi telah bertemu Rasulullah SAW lalu merentak selendang yang ada pada leher baginda menyebabkan lehernya kemerahan. Jadi ada satu cerita di mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang Badawi. Badawi ni seorang penduduk kampung dan telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Badawi sendiri itu merentap selendang yang ada dekat leher baginda. Merentap ni apa? Baiklah, orang Badawi tersebut telah menarik selendang yang ada pada leher baginda. Dengan kuatnya dia menarik selendang itu dan menyebabkan lehernya kemerahan dan menyebabkan leher baginda kemerahan. Kiranya kuatlah Badawi tersebut menarik selendang itu. Kemudian Badawi itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang telah ada padamu." Dia dah tarik selendang, kemudian nak minta harta pula. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Lalu baginda pun menuntut untuk membalas perbuatan Badawi itu dahulu. Jadi baginda pun
menuntut untuk membalas perbuatan yang Badawi ni telah buat. Apa dia? Iaitu merentap kembali selendang yang ada pada leher Badawi. Tetapi Badawi itu tetap enggan walaupun baginda mengulangnya sebanyak 3 kali. Jadi baginda telah minta 3 kali untuk mengulang perbuatan yang sama, tapi tapi Badawi tetap menolak dan enggan, tak mahu. Dia dah buat orang tapi nak buat dekat diri dia tak boleh. Tak adil lah kan. Tetapi Badawi itu tetap enggan. Lalu baginda pun berpaling. Paling macam mana? Baginda pun dah menghadap muka Badawi lalu toleh ke kiri. Toleh ke arah yang lain dan tersenyum. Nampak tak akhlak Rasulullah ni, baiknya baginda. Bagaimana dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Masih lagi tersenyum, tidak membalas. Agak-agak kalau kita ni orang dah tarik selendang kita boleh senyum lagi tak? Ke kita marah? Jadi mungkin kita tersenyum, mungkin kita marah. Jadi pentingnya sifat sabar dalam diri. Kemudian baginda mengarahkan sahabat supaya Badawi itu diberikan sedikit harta. Wah, betapa mulianya akhlak Rasulullah ni. Dah buat jahat, dah merentap selendang tak sakit-sakit dekat leher sampai merah pun baginda masih memberikan harta. Dah lah tersenyum sambil memberikan harta. Baiknya akhlak Rasulullah. Begitulah Rasulullah SAW menghadapi kerenah manusia yang bersifat kasar kepada baginda. Walaupun penduduk masyarakat jahiliah dulu bersifat kasar kepada baginda, tapi baginda tetap melayan dengan baik dan sabar. Ketinggian akhlak baginda diiktiraf oleh Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Siapakah engkau ini? Iaitu baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia, yang tak ada dekat orang lain, yang tak ada dekat manusia biasa. Jadi kita kena terapkan akhlak-akhlak yang baik yang ada dekat Nabi Muhammad ni. Jadi kalau kita nak jadikan idola, kita jadikanlah Rasulullah SAW ini sebagai idola kita kerana tingginya sifat mulia baginda. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Tahukah anda Rasulullah SAW pernah membantu isterinya membuat kerja rumah seperti menjahit baju. Wah, baginda pun pandai menjahit baju. Sangat kemas jahitan baginda. Dan Rasulullah SAW sentiasa mendoakan kesejahteraan umatnya. Nabi Muhammad dulu sentiasa mendoakan kesejahteraan umatnya. Selain itu, ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika wafat, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, baginda sering berkata ummati yang bermaksud umatku. Nampak tak betapa tingginya kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Bahkan ketika baginda ingin wafat pun masih lagi mengingat akan umatnya. Dan baginda sebelum wafat telah meninggalkan 2 ajaran iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baginda berkata, siapa yang mengamalkan Al-Quran, 2 peninggalan aku ini, maka dia akan terselamat. Terselamat dari mana? Dari terpesongnya akidah. Iaitu apa? Iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita
nak mengamalkan contoh-contoh yang baik, contoh Rasulullah SAW kerana contohnya sangat-sangat terbaik di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti pun Rasulullah SAW mencari umatnya dan menyediakan air. Betapa betapa indahnya sifat Rasulullah SAW ini. Amalkan sentiasa berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, kita kena sentiasa mengamalkan akhlak-akhlak yang baik supaya kita mendapat rahmat di dunia dan juga di akhirat kelak. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita. Kita akan sambung pembelajaran yang seterusnya pada hari yang sama dan pada waktu yang sama. Baiklah, sampai sini sahaja. Harap anak murid Ustazah semua dapat faham apa yang kita belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.